Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Afifah binti Sabri, nombor matrik A182-068. Saya mewakili rakan-rakan saya iaitu Nurul Hairun Nisa binti Nur Izam, nombor matrik A182-524 dan Siti Nakia binti Rosli, nombor matrik A182-623. Kumpulan kami akan membentangkan poster bagi subjek PPAT 4533 Sejarah Ketenteraan Islam semester 1 sesi akademik 2023-2024. Poster kami bertajuk Sejarah Ketenteraan Uthmaniyah Era Sultan Murad IV. Pertama sekali kita akan lihat dari sudut pernyataan masalah di mana Cabinet UMNO 2022 telah menghujahkan bahawa kepimpinan Sultan Murad IV amat terselah dengan usaha pembaharuan yang dilakukan dari aspek ketenteraan Uthmaniyah pada abad ke-17 Masihi. Seterusnya kita akan lihat kepada objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian kumpulan kami. Yang pertama ialah meneliti biografi Sultan Murad IV dan yang kedua ialah menganalisis sejarah ketenteraan Uthmaniyah era Sultan Murad IV pada abad ke-17 Masihi. Seterusnya kita akan pergi kepada metod kajian. Kumpulan kami telah menggunakan metod kajian kualitatif dengan mengaplikasikan kajian sejarah dan analisis kandungan. Hasil kajian yang pertama ialah biografi Sultan Murad IV. Sultan Murad IV telah dilahirkan pada 26 Julai 1612 Masihi di Istanbul. Beliau merupakan anak kepada Sultan Ahmed I. Beliau telah dilantik menjadi sultan bagi menggantikan bapa saudaranya iaitu Sultan Mustafa I. Beliau telah menaiki tahta pada usia yang sangat muda iaitu ketika berumur 9 tahun. Beliau telah memerintah kerajaan pada tahun 1632 Masihi ketika berumur 18 tahun. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1640 Masihi kerana jatuh sakit ketika pulang daripada menguasai Baghdad. Pembaharuan ketenteraan Sultan Murad IV. Yang pertama, organisasi dari struktur tentera. Dalam usaha untuk memodenkan tentera, Sultan Murad IV turut melakukan perubahan terhadap organisasi pentadbiran tentera. Perubahan yang dilakukan oleh Sultan Murad IV ini bertujuan untuk menstrukturkan semula unit tentera Uthmaniyah. Perubahan yang dilakukan dalam organisasi tentera ini dapat dilihat apabila tentera akan diletakkan dalam sebuah unit tentera yang digelar dengan orta. Orta ini akan diketuai oleh Korbaki. Kesemua orta bersama-sama terdiri daripada tentera Janissary dan organisasi yang dinamakan OKAP. Semasa zaman Sultan Murad IV dan Sulaiman II, jumlah orta ini telah dipertingkatkan sehingga 296 orta. Walaupun Sultan merupakan pemerintah tertinggi tentera Uthmaniyah dan Janissary khususnya, kesemua orta yang terdapat dalam sistem peperangan diketuai oleh seorang komander atau dikenali dengan Aga. Orta ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Cemaat, unit tentera depan dan Bela, tentera yang mengawasi sultan. Yang kedua, latihan tentera. Dari masa ke semasa, sistem kenderaan, peralatan dan peranan mengalami perubahan. Tetapi di seluruh perjalanan Uthmaniyah, ia sentiasa kekal berdisiplin dan profesional. Askar daripada tentera Uthmaniyah akan menjalani latihan biasa. Untuk setiap tentera dianjurkan dari mengumpul pergerakan senjata, pembentukan berarak dan latihan taktikal. Menurut Sultan Murad IV, semasa latihan awal 4 bulan terhadap anggota strategi Uthmaniyah, mereka akan diajar dengan kemahiran berarak terlebih dahulu. Kerana mana-mana perpecahan dalam unit pembentukan perarakan tentera semasa diserang musuh akan mengakibatkan kekalahan pada peringkat awal. Fokus terhadap barisan awal kepada pembentukan tentera semasa berarak ini merupakan strategi yang diterapkan oleh tentera Rom dalam beberapa siri peperangan yang dihadapi oleh mereka. Sultan Murad IV semasa pemerintahannya gemar mengadaptasi strategi daripada Rom kerana baginda menghormati kekuatan yang dimiliki oleh tentera Rom. Latihan tentera daripada Rom ini bukan sahaja telah dipelajari oleh tentera Uthmaniyah, malah mereka telah mengaplikasikannya dalam ekspedisi ketenteraan yang dilakukan di Eropah Timur. Yang ketiga, kelengkapan untuk askar. Dalam sistem ketenteraan Rom, mereka begitu menitik beratkan tentang kelengkapan senjata yang ada pada seorang askar. Menurut Raja Rom Romulus Augustulus, kekuatan yang ada pada seorang tentera akan menzahirkan kepada kemenangan untuk Rom. Uthmaniyah melihat perkara ini adalah sebuah yang baik untuk persediaan tentera mereka. Sebelum zaman pemerintahan Sultan Murad IV, tentera Uthmaniyah hanya dibekalkan dengan pemanah, baju perisai dan sedikit makanan sahaja. Jadi Sultan Murad IV kemudian telah mengeluarkan pekeliling supaya kelengkapan tentera diperkemaskan semula selari dengan kehendak peperangan semasa. Yang terakhir, melantik pakar luar untuk ketenteraan. Sultan Murad IV telah mengambil inisiatif ini untuk memperbaharui ketenteraan Uthmaniyah. Tempoh ini merupakan tempoh pembaharuan terhadap unit tentera Janissary.
Pakar-pakar ketenteraan daripada seluruh negara-negara Eropah telah dibawa ke Turki dan dilantik sebagai penasihat, tetapi kebolehan mereka untuk menggubal perubahan pada organisasi tentera adalah terhad. Seorang pegawai tentera Perancis telah dijemput khas oleh Sultan Murad IV iaitu Claude Alexandre ke Istanbul. Beliau kemudiannya telah memeluk agama Islam dan terus menetap di Turki. Sepanjang perkhidmatan beliau dalam unit ketenteraan, beliau berusaha untuk memodenkan tentera Uthmaniyah. Antara tindakan yang dilakukan oleh beliau ialah mewujudkan bengkel penghasilan meriam, sebut peledak dan berkhidmat sebagai guru di Akademi Kejuruteraan Tentera. Kita beralih pula kepada sumbangan Sultan Murad IV. Sepanjang tempoh pemerintahan Sultan Murad IV dari tahun 1623 sehingga 1640, baginda telah banyak memberi sumbangan besar terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah, terutamanya pada aspek ketenteraan pada ketika itu. Antara sumbangan baginda dari aspek ketenteraan termasuklah membentuk pasukan Janisari dengan teknik peperangan yang baru. Dalam usaha untuk menstrukturkan semula tentera, baginda telah menggunakan organisasi tentera daripada Empire Rome kerana Rome pernah berkuasa sebagai empire yang besar. Baginda bukan sahaja telah membentuk pasukan Janisari dengan teknik peperangan yang baru, malah baginda juga berjaya memperoleh kerjasama daripada bekas pegawai tentera dari negara barat untuk memberi tunjuk ajar kepada pasukan tentera Uthman. Selain itu, baginda juga banyak mengetuai peperangan dan berjaya menutup semula Baghdad dan Persia. Baginda pernah memimpin tenteranya menghadapi Syiah Safawi dan kota Baghdad yang merupakan kota yang dikuasai oleh Iran telah ditakluk semula oleh kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1638. Hasil organisasi tentera Janisari yang berdisiplin juga, baginda berjaya menakluk beberapa wilayah kecil di Afrika Utara sekaligus berjaya meluaskan kekuasaan kerajaan Uthmaniyah. Selain sumbangan dari aspek ketenteraan, baginda juga memberi sumbangan besar kepada aspek sosial iaitu mempergiatkan infrastruktur dan mengarahkan pembinaan masjid, jambatan, infrastruktur lain untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Baginda juga melekat sebarang penggunaan yang melibatkan alkohol, tembakau dan kopi. Semasa pemerintahannya, aktiviti berkaitan alkohol menjadi haram dan pelanggan dikenakan hukuman berat jika didapati melanggar peraturan tersebut. Kisah Sultan Murad IV terhadap kerajaan Uthmaniyah tidak dapat dinafikan kerana pemerintahannya yang sangat singkat meninggalkan kesan yang berkekalan dalam sejarah Uthmaniyah. Walaupun mengambil jalan yang agresif dan kejam, namun ianya berfungsi sebagai peringatan tentang cabaran dan kerumitan tadbir urus dalam tempoh ini. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.